Yang berhormat Tuan Mustafa bin Sakmun, Timbalan Menteri Sumber Manusia. Sekarang saya menjemput Yang berhormat Tuan Lukas Nisman bin Awang Sauni. Dipersilakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada 16 ahli-ahli yang berhormat senator yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan ke atas rang undang-undang perbekalan tahun 2023 dan ini sekaligus menunjukkan keprihatinan ahli-ahli yang berhormat senator terhadap isu kesihatan di negara kita ini. Dengan jumlah masa yang diperuntukkan kepada saya akan menjawab 35 isu yang perlu saya jawab pada hari ini. Maka saya ingin memohon untuk meringkaskan teks ucapan saya dan menjawab bagi isu-isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat senator yang berada di dalam Dewan pada ketika ini. Bagi ahli-ahli yang berhormat senator yang tiada di dalam Dewan ini atau isunya tidak sempat dijawab, saya akan berikan jawapan secara bertulis. Kepada Yang Berhormat Senator Datuk Kesavadas anak lelaki Achutan Nai berkenaan tentang status Kertas Putih Kesihatan. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk Senator Kesavadas dan juga isu yang sama dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Dr. Wan Martina binti Wan Yusof, pembangunan Kertas Putih Kesihatan sedang berada di fasa akhir dan dijangka akan dibentangkan di Parlimen pada sidang Parlimen yang akan datang. Kertas Putih Kesihatan ini adalah sebuah dokumen kerajaan yang menggariskan status semasa jurang dan kekangan sistem kesihatan kita. Kertas ini mencadangkan penyelesaian secara berfasa merangkumi reformasi berstruktur daripada segi penyampaian, perkhidmatan, pembiayaan, tabik urus dan organisasi dalam tempoh 15 tahun. Untuk maklumat tambahan Yang Berhormat Senator, KKM bersama Yang Berhormat Menteri akan mengadakan sesi libat urus bersama pegawai-pegawai untuk mendapatkan feedback yang terakhir sebelum kita membentangkan Kertas Putih mengikut wilayah-wilayah yang akan kita lawat seperti Sabah, Sarawak, wilayah tengah, selatan dan juga utara semenanjung Malaysia. Yang Berhormat Senator Datuk Kesavadas turut mencadangkan penyelarasan kos rawatan antara fasiliti swasta dan awam. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, kos rawatan adalah tertakluk kepada pelbagai faktor termasuk kos pembangunan dan kos operasi. Cas rawatan di fasilitis awam adalah tertakluk kepada subsidi kerajaan dan fasilitis swasta adalah mengikut kuasa pasaran ataupun market force dengan izin. Namun demikian, untuk mewujudkan sebuah ekosistem penyampaian perkhidmatan kesihatan secara holistik yang melibatkan sektor awam dan swasta, KKM akan terus meneliti mengenai perkara ini. KKM juga menghargai cadangan Yang Berhormat Senator agar KKM mewujudkan kolaborasi jangka panjang antara KKM dan sektor kesihatan swasta. Dimaklumkan bahawa menerusi Kertas Putih Kesihatan yang akan dibangunkan oleh KKM, usaha kolaborasi yang efektif antara sektor awam dan swasta juga dicadangkan bagi memperluaskan akses rakyat kepada perkhidmatan kesihatan sekaligus mewujudkan sebuah ekosistem penyampaian perkhidmatan kesihatan yang holistik. Yang Berhormat Senator Datin Hajah Ros Suryati binti Alang berkenaan fasilitis dan peralatan klinik kesihatan yang daif. Yang Berhormat Senator menyentuh mengenai sama ada klinik kesihatan KKM mampu menampung keperluan kesihatan rakyat memandangkan masih terdapat banyak fasilitis kesihatan awam yang lama dan uzur. KKM mengakui bahawa terdapat banyak usaha yang perlu dilaksanakan oleh KKM bagi menampung keperluan rakyat terutamanya melibatkan keadaan klinik dan peralatan yang uzur. Oleh yang demikian, pada tahun 2023, KKM telah menerima peruntukan pembangunan sebanyak 30,597,990 dan akan digunakan melaksanakan perolehan 3,978 unit peralatan perubatan daripada pelbagai kategori bagi fasiliti-fasiliti kesihatan primer di seluruh negara. Bagi kekurangan anggota kesihatan pula,
Permohonan penjawatan tambahan juga akan terus dipohon pada setiap tahun bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat dapat dipertingkatkan di masa yang akan datang. Yang Berhormat Dr. Linjeswaran anak lelaki Datuk Seri Arunar Salam berkenaan tentang peruntukan 5% KDNK. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Senator, melalui Kertas Putih Kesihatan, pelaburan awam untuk kesihatan dicadangkan untuk ditingkatkan daripada 2.93% KDNK pada tahun 2021 kepada 5% KDNK secara berfasa untuk tempoh 5 tahun melalui peruntukan kerajaan. Selain itu, kertas ini juga mencadangkan penelitian cadangan-cadangan sumber kewangan yang lain bagi meningkatkan pelaburan untuk kesihatan. Namun, peningkatan pelaburan ini masih tertakluk kepada keadaan ekonomi dan fiskal negara. Berkenaan tentang kriteria lantikan tetap, untuk maklumat Yang Berhormat Senator, dan juga isu yang sama dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Profesor Tan Sri Datuk Dr. Haji Muhammad Hanifah bin Abdullah. Kriteria dan pertimbangan untuk melantik doktor ke penjawatan tetap adalah tertakluk kepada kekosongan jawatan. Pegawai hendaklah memenuhi syarat pelantikan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA selaku pihak berkuasa melantik. Proses penilaian dilaksanakan secara objektif, adil dan telus berdasarkan prestasi tahunan dan penilaian semasa temuduga menerusi tata cara pengambilan SPA. Pegawai juga akan dinilai daripada aspek nilai, integriti dan keupayaan untuk bekerja secara berpasukan secara profesional untuk dilantik sebagai penjawat awam. Berkenaan tentang kekurangan jururawat dan paramedik, mengenai isu kekurangan penjawatan lain, contohnya seperti jururawat yang turut dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator, berdasarkan rekod KKM, terdapat kira-kira 69,608 jururawat yang terdiri daripada 67,272 bersamaan dengan 97% adalah daripada lantikan tetap. Manakala 2,336 iaitu bersamaan 3% adalah merupakan lantikan secara kontrak. Jumlah jururawat ini sebenarnya telah pun meningkat sebanyak 38% berbanding pada tahun 2012. Bagi meningkatkan lagi jumlah ini, beberapa inisiatif telah diambil antaranya seperti meningkatkan pengambilan pelatih diploma kejururawatan di Institut Latihan KKM. Yang kedua, melaksanakan urusan pelantikan tetap secara berfasa bagi 2,336 jururawat kontrak latihan swasta, iaitu graduan kejururawatan keluaran institusi latihan selain ILKKM yang masih berkhidmat di KKM. Dan yang ketiga, menawarkan kemudahan cuti belajar bergaji penuh CBBP kepada jururawat masyarakat grade U19, U24 dan U26 bagi mengikuti pengajian diploma kejururawatan dalam tempoh 1 tahun di ILKKM untuk peningkatan secara lantikan kejawatan jururawat grade U29. Yang Berhormat Dr. Linjeswaran juga turut membangkitkan isu mengenai semakan semula struktur gaji pekerjaan kesihatan dan untuk maklumat Yang Berhormat Senator, semakan gaji bagi anggota perkhidmatan awam dilaksanakan oleh agensi pusat secara bersekali dengan skim perkhidmatan lain, tertakluk kepada keadaan fiskal kewangan kerajaan. Berkenaan tentang permohonan CT scan, Yang Berhormat Senator, KKM akan memberi keutamaan kepada projek perolehan mesin pengimbas tomografi berkomputer iaitu CT scan di Hospital Bukit Mentajam. Sukacitanya dimaklumkan bahawa permohonan untuk memperolehi peralatan ini telah dikemukakan kepada Kementerian Ekonomi di bawah Pelan Pelaksanaan keempat, Rolling Plan yang keempat, Rancangan Malaysia yang ke-12. Berkenaan tentang saringan kesihatan, Yang Berhormat Senator juga telah menyentuh mengenai pemberian peruntukan bagi pengesanan awal penyakit tidak berjangkit ataupun NCD dalam kalangan penerima manfaat PKB 40. Saringan kesihatan bagi pengesanan awal NCD dalam kalangan B40 telah pun dilaksanakan melalui skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 PKB40 di bawah manfaat 1. Penerima sumbangan tunai rahmah STR atau sebelum ini dikenali sebagai Bantuan Keluarga Malaysia BKM dan pasangan bersertakan pasangan mereka yang berumur 40 tahun
dan ke atas secara automatik layak menyertai Peka B40 dan peruntukan sebanyak 80 juta telah diluluskan bagi skim ini. Yang Berhormat Senator Dr. Linja Suraran juga mencadangkan agar dasar program rancangan makanan tambahan RMT diselaraskan bersama Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, terutamanya berkaitan kualiti dan kuantiti makanan yang disediakan. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Senator, pihak KKM sentiasa bekerjasama dengan KPM yang menerajui program RMT bagi menambah baik program tersebut supaya menepati keperluan pemakanan murid termasuk dari segi kuantiti dan juga kualiti pemakanan. Menu RMT disediakan oleh pegawai pemakanan KKM dan ianya merupakan hidangan berkhasiat untuk murid sekolah rendah. Program ini telah dilaksanakan oleh pihak KPM dengan kerjasama pihak KKM sejak tahun 1979. Pemantauan dan pematuhan menu RMT dilaksana secara berkala setiap tahun bagi memastikan murid RMT mendapat bekalan menu dalam kuantiti dan kualiti yang telah ditetapkan. Yang Berhormat Senator Datuk Johannes binti Abdul Aziz berkenaan tentang kawalan harga ubat swasta. Yang Berhormat Senator mencadangkan agar satu mekanisme diwujudkan untuk mengawal harga ubat atau menetapkan harga siling di pasaran, farmasi dan fasilitis kesihatan bagi mengatasi kenaikan kos perubatan. Perlu saya jelaskan bahawa pada masa ini tiada kawalan harga terhadap ubat-ubatan kecuali bagi dua jenama vaksin COVID-19 iaitu CoronaVac dan Covilo yang bertujuan bagi untuk mengatasi isu harga vaksin COVID-19 yang melambung tinggi akibat permintaan yang tinggi semasa tempoh pandemik. Namun demikian, bagi mengatasi isu kenaikan harga ubat-ubatan di Malaysia, KKM dengan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berhubung dengan cadangan mekanisme ketelusan harga ubat MKHU sebagai inisiatif yang mewajibkan pengkongsian harga jualan ubat-ubatan bagi fasilitis kesihatan swasta seperti klinik swasta dan hospital swasta serta farmasi komuniti. Pelaksanaan inisiatif ini bakal memperkasakan pengguna untuk membuat pilihan bermaklumat dalam pembelian ubat-ubatan, menggalakkan persaingan dalam industri seterusnya, membolehkan pengguna mendapatkan ubat dengan harga yang berpatutan. Yang Berhormat Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bin Muhammad Ramli berhubung saranan oleh Yang Berhormat Senator agar KKM membuat perancangan bersama pihak Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Pendidikan Tinggi bagi menangani isu pegawai perubatan kontrak. KKM menyambut baik saranan tersebut dan sesi libat urus seperti ini akan terus dilaksanakan untuk memastikan isu-isu diketengahkan akan diselesaikan dalam ruang lingkup bertanggungjawab bersama. Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Azam bin Hamzah, Yang Berhormat Senator telah meminta agar KKM memberi perhatian kemudahan perubatan seperti mesin oksigen dan rawatan terapi rehabilitasi bagi pesakit yang menghadapi sindrom COVID-19 berpanjangan ataupun long COVID. KKM sememangnya komited untuk menambah baik perawatan long COVID-19 dan usaha yang telah dan sedang dilaksanakan ialah membuat perolehan peralatan seperti dengan izin ultrasound, oksigen concentrator, motor driven movement therapy device dan sebagainya dalam perawatan pesakit long COVID-19 yang berjumlah 2 juta pada tahun 2022. Menerbitkan garis panduan pengurusan pasca COVID-19 kebangsaan pada Julai 2021 sebagai sumber rujukan dan melibatkan pelbagai disiplin kepakaran termasuklah kesihatan primer, penyakit berjangkit, perubatan dalaman, nefrologi, kardiologi, respiratory, obstetrik, pediatrik, psikiatrik dan juga perubatan rehabilitasi. Menyedia bacaan, poster, risalah dan video yang telah dimuat naik di portal dan laman web yang boleh dirujuk oleh pesakit-pesakit long COVID-19. Yang Berhormat Dr. Wan Martina binti Wan Yusof berkenaan tentang Peka B40. Yang Berhormat Senator ingin mengetahui beberapa isu mengenai Peka B40 seperti status klinik swasta yang terlibat dan bilangan rakyat Kelantan yang layak menerima Peka B40. Berhubung bilangan rakyat di Kelantan yang layak menerima bantuan Peka B40 pada tahun ini seramai 412,472 individu di negeri Kelantan layak menerima bantuan Peka B40.
dan sehingga 29 Mac 2023, 92,534 individu telah menjalani saringan PKB40 sejak program ini dilancarkan pada April 2019. Sehingga Mac 2023, terdapat sebanyak 84 buah klinik swasta yang telah berdaftar di bawah PKB40 di negeri Kelantan. Perkhidmatan saringan ini juga ditawar oleh 104 buah klinik kesihatan bagi meningkatkan capaian kepada golongan B40 di negeri tersebut. Bagi klinik swasta yang ingin mendaftar untuk melakukan saringan PKB40, tempoh kelulusan bagi setiap permohonan adalah kurang 2 minggu tertakluk kepada kelengkapan maklumat dan dokumen yang dihantar untuk pendaftaran. Dan juga untuk maklumat-maklumat dan juga data berkenaan tentang klinik-klinik yang menyediakan saringan, bolehlah pergi melawat ke laman sesawang PKB40. Lantikan Pegawai Perubatan Kontrak Ketetap UD43. Lantikan Pegawai Perubatan Kontrak Ketetap. Untuk maklumat Yang Berhormat Senator Doktor, pada tahun 2021 dan 2022, seramai 3,466 pegawai perubatan lantikan kontrak telah dilantik tetap ke grade UD43. Tanggal gaji kontrak yang dilantik tetap dengan grade permulaan UD ini sebenarnya adalah setara dengan gaji UD44, iaitu gaji minimum pada 3,611 dan jumlah keseluruhan emolumen bulanan adalah sebanyak 5,711. Manakala emolumen maksimum pula adalah sebanyak 12,660. Mengenai kajian semula kadar allowance seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Dr. Wan Matina dan juga isu yang sama dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Dr. Sivaraj, KKM telah mengemukakan cadangan kenaikan kadar allowance atas panggilan tetap ataupun on-call kepada agensi pusat pada tahun 2022. Walau bagaimanapun, kerajaan berpandangan bahawa kadar semasa yang diterima oleh pegawai masih bersesuaian. Berkenaan tentang kebajikan doktor kontrak, Yang Berhormat Senator Dr. Wan Matina telah bertanya mengenai bentuk sokongan yang diberikan kepada doktor-doktor kontrak yang ingin membuka klinik sendiri. Untuk maklumat Yang Berhormat Senator, rekod KKM pada bulan Jun 2021 sehingga Jun 2022 menunjukkan terdapat sebanyak 148 permohonan pendaftaran klinik perubatan swasta yang telah diluluskan oleh kementerian di mana pegawai perubatan kontrak telah meletak jawatan sebagai penjawat awam untuk menjadi orang yang bertanggungjawab OYB di klinik perubatan swasta tersebut. Beberapa langkah juga telah dilaksanakan oleh KKM bagi memberikan sokongan kepada pengamal perubatan kontrak yang ingin membuka klinik persendirian ataupun klinik swasta di bawah Akta 586 setelah mereka tamat tempoh kontrak. Antaranya adalah meminda polisi berkaitan nisbah bilangan OYB kepada bilangan klinik swasta, bekerjasama dengan Malaysian Productivity Corporation MPC bagi menerbitkan guidebook on setting up and running a private medical clinics in Malaysia yang akan dilancarkan kelak, memberikan kelonggaran kepada pengamal perubatan kontrak untuk tidak melengkapkan khidmat wajib selama 2 tahun dalam mana-mana perkhidmatan awam. Berkenaan tentang kebajikan doktor kontrak gaji dan allowance, Yang Berhormat Senator Dr. Wan Matina juga bertanyakan sama ada terdapat inisiatif kerjasama agar pegawai perubatan dan pergigian yang tamat kontrak diberikan tawaran kerja dalam sektor swasta dengan skim gaji setara sektor awam. Untuk maklumat Yang Berhormat Senator, seperti mana kelaziman amalan syarikat swasta yang lain, jawatan yang ditawarkan oleh hospital swasta adalah tertakluk kepada keperluan pasaran ataupun market demand dengan izin dan kekosongan jawatan. Dalam hal ini, gaji yang ditawarkan oleh sektor swasta adalah tertakluk kepada pasaran dan keupayaan kewangan pihak hospital swasta yang berkenaan. Berkenaan tentang promosi pemakanan sihat, Yang Berhormat Senator ada menyentuh mengenai promosi program pemakanan sihat dan keupayaan program seperti ini untuk mengurangkan penyakit tidak berjangkit dalam kalangan rakyat Malaysia. Antara program pemakanan sihat yang telah dijalankan oleh KKM adalah promosi pemakanan sihat ibu hamil, bayi dan kanak-kanak bawah umur 5 tahun seperti promosi penyusuan susu ibu, inisiatif hospital rakan bayi dan klinik rakan bayi.
promosi pemakanan sihat di taska, prasekolah, tabika dan sekolah seperti pembentukan dan pemantauan menu standard di taska, prasekolah dan asrama, pelaksanaan hidangan berkhasiat di sekolah HITS, pemantauan penjualan makanan dan minuman di kantin sekolah serta pelaksanaan inisiatif membudayakan pengambilan air kosong. Yang ketiga adalah promosi pemakanan sihat dalam kalangan orang dewasa merangkumi penyajian hidangan berkhasiat di premis makanan seperti pengiktirafan kafeteria sihat dan My Meal. Latihan kepada pengusaha makanan untuk meningkatkan pengetahuan pemakanan dan penyediaan makanan secara sihat melalui latihan catering sihat. Selain itu, bagi memastikan hidangan semasa mesyuarat dan majlis rasmi, inisiatif penyajian hidangan sihat semasa bermesyuarat PHSSM turut dilaksanakan di kesemua kementerian. Promosi pemakanan sihat di peringkat komuniti seperti dapur sihat masyarakat, pusat maklumat pemakanan dan program pemakanan sihat di pasar raya di samping aktiviti memperkasakan masyarakat. Seterusnya adalah penyebaran maklumat pemakanan turut dipergiatkan menggunakan platform sosial media iaitu Nutritionist KKM di sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Aplikasi telefon pintar MyNutri Diary 2 bagi membantu pengguna memantau pengambilan kalori harian berdasarkan makanan dan minuman yang diambil. Dan yang terakhir, promosi pemakanan sihat melalui kempen pemakanan seperti kempen suku-suku separuh, kempen minum air kosong, kempen makanan buah dan sayur, kempen kurangkan gula serta sambutan bulan pemakanan di samping turut giat mengadakan ceramah dan pameran pemakanan. Melalui pelaksanaan program promosi pemakanan yang dijalankan ini, KKM berjaya memperlahankan kadar kenaikan prevalen penyakit tidak berjangkit NCD seperti mana yang dilaporkan melalui hasil kajian NHMS yang dijalankan secara berkala. Prevalen kejadian hipertensi menunjukkan penurunan iaitu daripada 32.7% pada 2011 kepada 30.3% pada 2015 dan seterusnya 30% pada 2019. Prevalen diabetes pula menunjukkan trend kenaikan yang agak perlahan iaitu daripada 11.2% pada tahun 2011 kepada 13.4% pada 2015 dan kepada 18.3% pada 2019. Trend peningkatan yang agak perlahan juga dapat dilihat bagi kejadian obesiti dan kelebihan berat badan dalam kalangan rakyat Malaysia dewasa. Berkenaan tentang malaria di kalangan warga asing, isu terakhir yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Dr. Wan Matina adalah mengenai tahap kesiapsiagaan KKM terhadap penyakit berjangkit seperti malaria, terutama dalam kalangan pekerja asing. Untuk maklumat Yang Berhormat Senator, KKM sentiasa bersedia menangani penyakit malaria melalui aktiviti surveillance, pencegahan jangkitan serta kawalan vektor, rawatan malaria dan penglibatan masyarakat. Ianya dilaksanakan dengan menyasarkan golongan berisiko seperti pekerja warga asing, orang asli, penduduk kawasan pendalaman, kaki tangan agensi berkaitan hutan dan warga Malaysia yang pulang dari negara endemik malaria sama ada atas tujuan pekerjaan atau pelancongan. KKM juga melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan vektor bagi membendung malaria untuk penduduk berisiko di kawasan pendalaman termasuk pekerja asing melalui penggunaan kelambu berubat serta semburan racun residual. KKM juga menjalankan inisiatif penglibatan masyarakat dengan melantik duta malaria dalam kalangan pekerja asing di sektor berisiko malaria bagi membantu KKM menyalurkan maklumat tentang kehadiran pekerja baru untuk dibuat saringan malaria. KKM juga mengambil langkah proaktif dengan mengadakan kerjasama dengan pihak pengurusan ladang bagi menangani risiko jangkitan malaria melibatkan pekerja asing. Pihak pengurusan ladang memberi bantuan dengan menyediakan fasilitis kemudahan pengangkutan, pembelian kelambu dan juga memberi bantuan kepada pasukan kesihatan dari pejabat kesihatan daerah bagi menjalankan aktiviti saringan malaria dalam kalangan pekerja mereka dan melaksanakan aktiviti pencegahan serta kawalan malaria. Yang Berhormat Datuk Muhammad Hishamuddin bin Yahya berkenaan tentang kesesakan Hospital Putrajaya. Yang Berhormat Senator memaklumkan bahawa Jabatan Kecemasan Hospital Putrajaya sesak
dan bertanya sama ada KKM mempunyai perancangan membina sebuah lagi hospital di Putrajaya bagi menampung jumlah pesakit yang meningkat. Untuk maklumat Yang Berhormat Senator, kadar penggunaan katil di Hospital Putrajaya yang berkapasiti 605 buah katil adalah pada tahap sederhana, iaitu 66% sahaja. Selain Hospital Putrajaya, penduduk Putrajaya boleh mendapatkan perkhidmatan kesihatan di Hospital Cyberjaya, Hospital Serdang dan Hospital Sultan Abdul Aziz Shah UPM yang terletak dalam lingkungan 15 km dari Putrajaya. Pada masa ini nisbah katil bagi setiap 1,000 penduduk, bed population ratio bagi kawasan Putrajaya adalah 8.27 katil, di mana nilai ini melebihi nisbah purata 2.07 katil bagi seluruh Malaysia. Oleh itu, Hospital Putrajaya dan rangkaian hospital yang terletak berdekatan Putrajaya masih mampu menampung keperluan kesihatan penduduk di sekitarnya. Untuk maklumat Dewan, bagi masyarakat ataupun rakan-rakan kita di Sarawak agak malang sedikit. Kalau kita lihat untuk Cyberjaya, Putrajaya hanya dalam ruang lingkup 15 km, tetapi kalau apa yang berlaku di Sabah dan Sarawak dan juga mungkin di Pahang dan Kelantan, jarak hospital yang terdekat agak jauh, sekitar 70, ada yang sekitar 200 km. Maka keperluan untuk membina hospital ini kita akan memberikan pertimbangan yang sewajarnya, dan fokus kita kali ini adalah untuk mengoptimiskan penggunaan hospital dan juga klinik kesihatan di bawah KKM. Yang Berhormat Senator Profesor Tan Sri Datuk Dr. Haji Muhammad Hanifah bin Abdullah berkenaan tentang penjawatan. Yang Berhormat Senator telah membangkitkan isu berkenaan jawatan baharu yang diwujudkan di hospital awam, dan yang kedua, peruntukan yang diterima bagi menambah penjawatan doktor dan penstrukturan semula di hospital. Untuk maklumat Yang Berhormat Senator, pada 19 Januari 2022, kerajaan telah memutuskan untuk mewujudkan sebanyak 4,186 jawatan tetap tambahan bagi tahun 2022 untuk tujuan melantik pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi. Selain itu, sebanyak 1,500 penjawatan tetap diwujudkan bermula tahun 2023 sehingga 2025. Bagi jawatan pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi. Manakala sebanyak 800 penjawatan tetap pakar perubatan dan 70 pakar pergigian diwujudkan di KKM pada setiap tahun mulai 2023 bagi menampung keluaran pakar perubatan tetap. Dan juga seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri dalam sesi pemberitahuan waktu pertanyaan PMQT Dewan Rakyat semalam pada 4 April, kerajaan komited untuk menyerap 12,800 pegawai perubatan kontrak secara lantikan tetap dalam tempoh 3 tahun bermula tahun 2023. Pada tahun 2023, sebanyak 2.6 bilion diperuntukkan bagi menampung pembayaran emolumen kaki tangan kontrak melibatkan lebih kurang 39,000 orang pegawai daripada pelbagai skim perkhidmatan. Sebagai tambahan, sebanyak 1.72 bilion dasar baru lagi diperuntukkan bagi menampung tambahan emolumen melibatkan pelantikan tetap pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi seperti pengujudan jawatan baru untuk pelbagai skim perkhidmatan bagi fasilitis baru. Yang Berhormat Datuk Dr. Dominic Lau berkenaan tentang perkhidmatan geriatrik. Yang Berhormat Senator membangkitkan mengenai persediaan KKM bagi menghadapi keadaan Malaysia yang sedang menuju kepada negara tua menjelang tahun 2023 dan secara langsung menyentuh mengenai perkhidmatan geriatrik di Malaysia termasuk peruntukan yang disediakan. Pada masa ini, perkhidmatan geriatrik menerima peruntukan mengikut keperluan dan peningkatan pesakit setiap tahun, di mana peruntukan tersebut merupakan sebahagian daripada peruntukan yang diberikan kepada perkhidmatan perubatan dalaman di Hospital KKM. Oleh yang demikian, tiada izin saya mencela Tuan Yang di-Pertua. Oh, okey. Salam Timbalan Menteri. 2030 Malaysia adalah negara
Ketua. Jadi tadi Timbalan Menteri ada memberitahu sedikit mengenai geriatrik. Saya ingin tahu apa yang Kementerian Kesihatan lakukan untuk pastikan kita bersedia untuk menampung mereka yang warga emas ketika 2030 sampai waktu kita suntuk sudah. Saya ingin tahu bagaimana kita boleh menyokong dari segi geriatrik seperti Alzheimer's dan juga demensia. Terima kasih. Okey, terima kasih Yang Berhormat Senator. Berkenaan tentang isu perkhidmatan geriatrik, kita sedang berusaha untuk meningkatkan jumlah hospital-hospital yang menawarkan perkhidmatan geriatrik. Dan juga pada ketika ini, di dalam jawapan saya kepada Senator Dr. Dominik ini juga, kita juga turut menyediakan, memaklumkan kepada masyarakat umum, KKM turut melatih dan juga melatih penjaga wagak emas. Dan juga pada setakat ini sejak tahun 2013 kita telah mempunyai pelatih-pelatih ataupun penjaga wagak emas ini berjumlah 19,702 penjaga wagak emas yang telah dilatih. Dan selain daripada itu kita juga turut mengadakan program-program awareness dengan izin untuk persiapan kita untuk kesedaran masyarakat umum bahawa kita akan menuju ke arah negara tua menjelang 2030. Dan juga kita turut memberikan galakan kepada doktor-doktor untuk mengikuti latihan sub kepakaran geriatrik pada tahun 2020, sejak tahun 2020, dan juga 9 orang pegawai pada tahun 2021 dan juga seorang pegawai tahun 2022. Dan juga kita lihat pada trend yang saya sebut ini, masih ramai lagi doktor-doktor belum berminat untuk menceburui, mencebur diri di dalam bidang geriatrik ini dan juga latihan sub kepakaran. Walaupun demikian, bilangan hospital yang menyediakan dan juga KKM mensasarkan pertambahan 2 hospital KKM dalam tempoh 5 tahun untuk sebagai tambahan 16 buah hospital yang sedang menyediakan perkhidmatan geriatrik. Dan juga selain daripada itu, mohon mencela. okey. Okey. Saya Dominik, yang tadi Timbalan Menteri jawab soalan saya. Tetapi yang bimbangkan kita seperti jawapan daripada Kementerian Kesihatan itu, pakar geriatrik itu di KKM pada masa ini hanya 33 pegawai saja. Yang ini kita bimbang kerana sampai 2030 hanya berapa tahun saja? 7 tahun saja. Dan sekarang kita ada 33 pegawai saja. So kita nak tahu apakah usaha daripada Kementerian Kesihatan untuk mempercepatkan, memperbanyakkan pakar-pakar tersebut. Terima kasih. Seperti dalam jawapan saya yang lepas dan juga di Dewan Rakyat dan di Dewan Negara, memang kita mengakui bahawa bilangan pakar geriatrik itu adalah agak kecil, sekitar 33 kepakaran. Dan juga saya melihat sekiranya di pihak swasta ataupun hospital-hospital swasta dapat membantu dan juga menawarkan perkhidmatan geriatrik di hospital-hospital tersebut, maka saya melihat kemungkinan besar doktor-doktor ini akan lebih cenderung untuk pergi ke bidang geriatrik. Ini memandangkan permintaan market demand tersebut dengan izin masih berkurangan. Maka disebabkan itulah angka 33 itu adalah merupakan angka semasa dan juga kita sedang berusaha untuk menawarkan latihan kepada doktor-doktor untuk mendapatkan kepakaran tersebut. Dan juga sebelum saya mengakhiri ucapan saya, terdapat juga beberapa isu yang telah dibangkitkan oleh beberapa ahli Dewan Rakyat, Dewan Negara ini yang secara spesifik seperti Yang Berhormat Senator Tuan Roderick Wong Siew Lit berkenaan tentang kesesakan klinik kesihatan di Sarike dan juga berkenaan status terkini klinik kesihatan Bayong. Berkenaan tentang klinik kesihatan Bayong, projek klinik kesihatan Bayong belum diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Pada tahun ini, Jabatan Kesihatan Sarawak telah mengemukakan
permohonan projek klinik kesihatan jenis 3 dengan kuartus Bayong Sarike di bawah Pelan Pelaksanaan Rolling keempat Rancangan Malaysia yang ke-12. Tapak yang dicadangkan adalah di Lot 286 Blok 121 Sarike Land District yang berkeluasan 3.48 hektar ataupun 8.62 ekar yang telah diluluskan oleh Ibu Pejabat Tanah dan Survey Sarawak. Dan juga berkenaan pertanyaan yang berhormat Datuk Arman Azhar Abu Hanafiah berkenaan kekurangan tempat letak kereta. Sememangnya isu tempat letak kereta ini merupakan isu yang sangat popular dan kerap ditanya oleh wakil-wakil rakyat. Dan juga jawapan bagi pertanyaan ini adalah inisiatif yang dirancang bagi mengatasi kekurangan tempat letak kereta adalah dengan melaksanakan outsourcing dengan izin melalui penawaran kepada syarikat swasta untuk menguruskan tempat letak kereta hospital, kolaborasi dan juga kerjasama untuk menggunakan tempat letak kereta pihak PBT ataupun syarikat swasta, memperkenalkan valet parking di hospital, menggalakkan penggunaan pengangkutan awam, mempertimbangkan penyediaan tempat letak kereta bertingkat secara usaha sama dengan pihak swasta. Dan juga sebagai tambahan, bagi reka bentuk hospital dan juga klinik kesihatan di bawah KKM pada masa hadapan, kita juga akan turut mempertimbangkan reka bentuk tempat letak kereta. Mohon mencelah Timbalan Menteri, bagaimana dengan hospital lawas di Sarawak dan juga hospital di pedalaman Long Busang yang terbengkalai semasa COVID dan dikatakan kos dia telah digunakan tetapi setakat rangka saja di klinik Long Busang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Berkenaan tentang klinik swasta, berkenaan tentang klinik lawas dan juga klinik Long Busang, walaupun saya tidak mempunyai jawapan yang khusus berkenaan tentang klinik Long Busang tersebut, kita akui bahawa klinik tersebut sedang sakit tenat. Kita akui dan juga proses untuk menamatkan kontraktor telah dijalankan dan kita akan melihat semula bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita menyelamatkan klinik Long Busang tersebut. Sama juga dengan klinik lawas, klinik tersebut juga dalam status klinik yang sakit, projek yang sakit, dan juga kita memantau dengan teliti pembinaan klinik lawas tersebut dan juga proses pembinaan sedang berjalan dan juga kita berharap agar klinik ini tidak lagi berdepan dengan masalah-masalah pembinaan. Saya ingin meneruskan sedikit lagi. Berapa lama dia perlu? Tak sampai 3 minit pun. Boleh. Okey. Kepada Yang Berhormat YB Datuk Senator Datuk Lim Peh Hen berkenaan tentang Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru yang dinaik taraf, beberapa projek telah dijalankan iaitu blok baru Jabatan Patologi yang akan siap pada tahun 2023, kerja-kerja naik taraf sistem kejuruteraan, sistem pencegahan kebakaran dijangka siap pada tahun 2025. Cadangan blok pusat rawatan harian dan klinik pakar akan dimulakan sebaik saja kerja-kerja awalan melibat penilaian skop dan skop projek ini dimuktamadkan pada akhir tahun 2023. Kerja naik taraf wad ICU Selatan yang terbakar di HSAJB yang telah siap pada tahun 2020 dan pada masa yang sama kementerian sedang mengkaji pelan pembangunan Hospital Sultanah Alminah dan seluruh kawasan Johor Bahru untuk perancangan fasilitis yang lebih baik dan holistik. Berkenaan tentang pertanyaan Yang Berhormat Senator Puan Suzan Cemarai Anding dan juga Yang Berhormat Senator Tuan Haji Aziz bin Arifin, berapakah jumlah klinik daif yang terdapat di Sarawak? Jawapannya adalah di Sarawak terdapat 144 buah klinik mempunyai struktur bangunan kayu atau separa kayu serta sebanyak 45 buah klinik berusia lebih daripada 50 tahun. Berapakah peruntukan yang akan disalurkan bagi membaiki klinik daif di Sarawak? Sebanyak RM8,640,045 telah diperuntukkan pada RP1 dan RP2 sebanyak 1.7 juta bagi kerja penambahbaikan naik taraf bangunan dan juga sebanyak
RM10,220,000 telah diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-12 RP3 yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Permohonan dalam RMK ke-12 RP4 bagi penaikan taraf klinik di Sarawak adalah sebanyak RM18,670,000 bagi pelaksanaan tahun 2024. Selain itu, sejumlah 8.515 juta juga telah diluluskan di bawah peruntukan khas pembaikan dan naik taraf klinik daif bagi 2023 di Sarawak dan sebanyak 36 klinik telah diluluskan. Dato' Yang di-Pertua, saya bagi pihak KKM mengucap penghargaan dan terima kasih kepada kerajaan kerana telah menyediakan sejumlah peruntukan sebanyak 36.33 bilion dan peruntukan ini merupakan kedua terbesar yang diterima berbanding kementerian lain. KKM komited bagi memastikan peruntukan yang diterima ini menjadi pelaburan terpenting untuk membina masyarakat yang sihat dan produktif ke arah menjayakan Malaysia Madani. Dalam ruang masa yang singkat ini, masih terdapat juga persoalan-persoalan yang mungkin boleh dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator di persidangan yang akan datang. Dalam kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kesemua ahli-ahli Yang Berhormat Senator yang sentiasa prihatin dengan isu-isu kesihatan negara dan tidak dilupakan juga warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia yang sentiasa bertungkus lumus menyediakan semua teks-teks jawapan dan pergulungan sepanjang mesyuarat persidangan Parlimen kali ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Lakisman bin Awang Saunit.